وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan atau disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-202. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la yanbaghi lisaliki an yu'abbira an waridatihi فإن ذلك مما يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود الصدق مع ربه. Tidak layak bagi seseorang salik, yakni yang baru merangkak dalam jihad melawan hawa nafsu, yakni orang yang masih dalam perjalanan membaiki dirinya, orang yang masih dalam perjalanan untuk membetulkan perjalanan hatinya, orang yang masih dalam perjalanan meningkatkan tahap kebersihan dirinya, itu dinamakan salik. Jadi tidak layak membuka atau menerangkan apa yang ia telah dapat daripada kurnia Tuhan. Jadi apa-apa yang dia dapat sepanjang perjalanannya itu jangan diceritakan, jangan dijelaskan kepada orang yang tidak berkenal. Itu adalah pedoman yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Ada sebabnya, ada tujuannya kenapa diajarkan seperti ini. Jadi bagi orang yang mempelajari ilmu tasawuf dan mengamalkan amalan-amalan menyucikan hatinya, ada kalanya dia mengalami atau dikurniakan sesuatu yang disebut sebagai waridat, iaitu kurniaan Allah yang sudah dijelaskan dulu. Antaranya seperti khusyuknya hati, dapat kefahaman, timbul keyakinan, timbul kemesraan hati, dan macam-macam lagi lah. Itu semua adalah dinamakan waridat. Perkataan waridat itu adalah sesuatu yang datang. Warid ni benda yang mari.
Tapi perkataan ini sudah menjadi istilah ahli tasawuf dengan arti sesuatu yang dikurniakan Allah, sesuatu hal kerohanian yang dikurniakan Allah ke dalam hati seseorang yang berusaha untuk menyucikan hatinya. Kadang-kadang timbul, bermula dengan intibah, bermula rasa sedar tentang diri, sedar tentang kewujudan Tuhan, sedar tentang tanggungjawab, sedar tentang kekurangan-kekurangan diri. Itu antara waridat. Jadi waridat ini adalah natijah daripada wirid. Wirid ini amalan yang diamalkan secara bersistem, istiqamah. Wirid namanya. Bila wirid ini diamalkan dengan bimbingan alim ulama atau disebut sebagai para mursyid dan sebagainya, maka dia menatijahkan waridat. Banyaklah jenis-jenis waridat ini. Jadi sesiapa yang mendapat waridat ini, antara adabnya, antara pedomannya, jangan dia menjelaskan dan menceritakan kepada orang, kecuali orang tertentu untuk tujuan kefahaman, untuk tujuan ilmu, untuk tujuan mengambil pelajaran, penafsiran dan sebagainya, terutamanya kepada guru-gurunya. Lain daripada itu, jangan diceritakan pengalaman ini. Baik sekiranya dia menceritakan juga kepada orang pengalaman yang dilalui ini, waridat yang didapat ini, apa kesan dia, apa natijahnya, ini akan dijelaskan. Sebab yang demikian itu akan mengurangi pengaruhnya ke dalam hatinya. Dia akan jadi tahu pengaruh terhadap hatinya itu. Kerana waridat ini, kurniaan waridat ini sebenarnya dia adalah penghidup kepada hati. Dia macam minyak nisbah kepada enjin, dia macam minyak. Itu fungsi waridat. Dia akan menghidupkan hati, menggerakkan hati, sehingga hati dapat berjalan untuk mendekati penciptanya. Itu waridat. Mari timbul kesedaran untuk kita ni baiki, terdorong untuk beramal, untuk betul diri, kemudian didatangkan khusyuk sehingga ibadah kita menjadi kelazatan bagi kita, dan macam-macam lagi. Jadi waridat ini dia macam minyak bagi enjin yang akan menggerakkannya, menjalankannya. Orang yang tak mengaji ilmu tasawuf tak nampak bahagian ini. Dia hanya nampak bahagian amal-amal. Jadi bahagian ini adalah khususiah bagi bahagian dalam ilmu tasawuf. Dia seumpama enjin yang akan menggerakkan hatinya. Sebab itu ghalibnya kalau kita tak mengaji ilmu ni dan mengambil amalan-amalan khususnya, 20 tahun kita mengaji kitab, 30 tahun mengaji kitab, kadang-kadang tahap khusyuk kita tidak berubah. Bahkan ada kalanya lebih hilang. Ada kalanya semakin alim, semakin mengaji, kadang-kadang semakin hilang khusyuknya kadang-kadang. Jadi ini adalah khususiah bidang ilmu tasawuf. Pengajian baik, ilmu baik, tapi hendaklah disertai dengan aspek penyucian batin ini supaya selaras, supaya serentak perjalanannya. Ilmunya bertambah, kualiti jiwanya juga meningkat. Ilmunya semakin bertambah, semakin banyak, jiwanya menjadi semakin lunak, semakin halus mendalam cita rasanya, semakin baik budi dan akhlaknya, semakin baik perangainya, semakin baik cita rasanya. Jadi akan mengurangi pengaruhnya ke dalam hatinya. Jadi kalau dicerita ke orang, kesan daripada waridat tadi, iaitu menghidupkan hati, menggerakkannya, jadi kurang atau tidak berkesan. Dia mula mencapai sebahagian dari pengalaman, dapat kefahaman yang selama ni dirasakan tidak seperti itu.
Dia mengaji lama tapi tak nampak. Kadang-kadang dia mengaji bertahun-tahun, kitab yang sama, 5-6 kali khatam, tapi tak nampak. Tapi setelah dia mempelajari dan cuba mengamalkan amalan-amalan yang memfokuskan kepada penyucian hati, dia baca sekali lagi, lain dia nampak. Mula dia nampak intipatinya, dia nampak isi. Padahal dia mengaji lama dah kitab tu, tak nampak. Tapi setelah dia mengamalkannya, dibaca balik atau dia mengaji balik, nampak. Semakin halus, semakin jelas, semakin detail, semakin terperinci. Itu sebahagian dia waridat. Jadi kalau dia cerita mudah-mudah ke orang tanpa sebab, nanti dia akan hilang. Tak lama lepas tu dia sedar hilang. Itu maksud. Dia akan mengurangi kesannya ke dalam hati. Jadi dalam kaedah ahli tasawuf, orang yang dapat ni dia simpan molek, jaga molek, sehingga dia tumbuh. Dia akan tumbuh lagi, dia akan tumbuh lagi, berkembang lagi, sehingga dia jadi pokok yang mula berbuah dan buahnya boleh dinikmati oleh orang lain. Pada waktu itu dia layak untuk menceritakan dan menjelaskannya di khalayak ramai. Dia sudah layak. Dia dah sampai ke tahap menjadi pokok yang mula berbuah dan boleh dinikmati oleh orang lain, boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi sebelum dia tumbuh molek itu, jangan lagi. Kenapa? Dia akan membantu pertumbuhan pokok itu. Dan merosak, yakni menghalangi sesungguhnya terhadap Tuhan. Ini terjemahan secara direct. Yakni merosak, menghalangi sesungguhnya itu dengan makna rasa benar, sidik. Jadi salah satu daripada kesan kalau dia menceritakan waridat ini secara terbuka kepada siapa saja, antaranya sifat benar hatinya tu, benar dia merasai. Kalau khusyuk dia betul-betul rasa. Kalau hadir hati dia betul-betul dia rasa sungguh, betul dia rasa. Sedar hati dia betul rasa. Kalau dicerita secara terbuka, rasa benar tadi tu akan hilang. Akan hilang. Akan jadi tawar, kurang dan sebagainya. Itu implikasi orang yang menceritakan waridat secara terbuka kepada siapa saja. Dia akan meninggalkan kesan, hilang keberkesannya terhadap hati dan hilang rasa benar, rasa lazat mengerasai waridat itu hilang. Kalau kita kau lauk-lauk awak sedap, awak boleh tu, tiba-tiba jadi cerah lauk tu. Mana-mana lauk awak sedap-sedap tu, bila kita dedeh dia, buka jadi cerah, jadi tak berasa mana. Akhir sekali hilang rasanya. Rahsia-rahsia yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang salik harus disimpan baik-baik. Itu pedoman, kena jaga molek. Maksudnya jangan cerita simpan. Sebab apa? Dia ni macam kita boleh harta lah. Kita boleh duit, boleh harta. Kalau dia cerita ke orang, ibarat macam dia iklan kepada perokok. Dia iklan. Kalau dia cerita secara terbuka kepada orang tidak berkenaan, ibarat kau macam dia memberi maklumat kepada perokok, kepada pencuri untuk datang curi, datang ropok harta dia. Bandingannya macam tu. Jadi hendaklah disimpan baik-baik. Dan jangan berbual murah kepada sesama manusia. Maksud jangan berbual ni, jangan dicerita pengalaman dia tu. Ada pun topik itu, perkara itu boleh dia bercakap, tapi jangan dia cerita apa yang dia lalui. Kekhusyukan yang dirasakan Allah ke dalam hati, kefahaman yang dibukakan Allah ke dalam hatinya, waktu jangan dia kongsi dengan orang. Tapi menceritakan, berbincang tentang bab khusyuk, bab kefahaman secara umum, tak ada masalah. Yang dilarang dicerita hak dia lalu tu, hak dia dapat tu, kekhusyukan yang dirasai. Adapun tentang
topik khusyuk itu tak ada masalah dibincang. Dicakap dengan orang, berbual, dibincang dengan orang. Yang dilarang apa yang dirasai itu. Jangan dicuah, jangan dia cuah kepada orang lain. Itu yang dilarang dalam tasawuf. Kecuali kepada guru yang dapat menyimpannya. Maksudnya dia hanya boleh menceritakan waridat-waridat ini kepada guru yang membimbing dia itu, yang akan jaga rahsia dia untuk tujuan kefahaman ilmu, bimbingan dan sebagainya. Boleh dia cerita. Jadi larangan menceritakan ni bukan kepada semua orang. Dia hanyalah kepada orang ramai, kecuali kepada orang-orang tertentu. Itu diharuskan, bahkan disuruh menceritakannya untuk mendapat kefahaman ilmu. Untuk mendapat. Sesetengah tu kadang-kadang dia mendapat mukasyafah, dikasyafkan Allah, sehingga banyak perkara yang mendatang diberikan pengetahuan itu kepadanya. Kadang-kadang dalam bentuk jangkaan yang membetuli, yang tepat. Kadang-kadang gerak ilham, gerak hati yang menepati keadaan sebenar. Apa-apa yang akan berlaku diberi. Jadi pengalaman-pengalaman dia ni jangan dia kongsi secara terbuka. Dicakap bab tu kepada orang dalam bentuk umum tak ada masalah. Tapi hak dia capai tu, hak dia lalu tu, jangan diceritakan. Jadi kalau dalam kaedah tasawufnya, kalau dia banyak menceritakannya, benda tu akan jadi hilang, akan jadi tawar. Sebab bila ternyata bahawa ia dapat menyimpan rahsia-rahsia Tuhan yang diberikan kepadanya, ia akan mendapat kepercayaan untuk rahsia-rahsia yang lebih besar selanjutnya. Konsepnya, ahli tasawuf dia faham macam ni. Dia kata waridat tadi tu macam rahsia lah yang Allah Ta'ala beri ke dia. Jadi bila sebut rahsia ni kena simpan, kena jaga. Jadi kalau dia menjaganya dengan baik, maka dia dianggap orang yang beramanah terhadap rahsia itu. Seseorang yang beramanah ni, maka dia berpeluang untuk mendapat rahsia yang lebih besar lagi. Itu konsep, itulah kedudukan yang dijelaskan. Tapi sekiranya dia menceritakan kepada orang seumpama dia pecah rahsia, tidak simpan rahsia dengan baik, dia tidak amanah. Jadi orang yang tidak menjaga rahsia, tidak beramanah, maka dia ini dari segi peluang tidak akan diberitahu rahsia yang lebih pelik daripada itu lagi, ataupun rahsia yang lebih besar daripada itu lagi. Sudah tentu dia tidak akan diberi lagi. Ataupun rahsia-rahsia yang lain daripada itu tidak diberi lagi. Itulah yang dijelaskan oleh ulama-ulama tasawuf berkait dengan perkara ini. Dan bila selalu dibual, yakni dibicarakan, dijelaskan, berarti pandangannya belum bulat kepada Allah, tetapi masih selalu mengharap apa-apa kepada sesama makhluk. Dari sisi yang lain, pengalaman-pengalaman kerohanian tadi itu, waridat tadi itu, kalau dia duk cerita ke orang, menjelaskan secara terbuka kepada orang, kalau dia amat-amati, ada tujuan lain di sebaliknya tu. Dia cerita kepada orang, kadang-kadang terselinap di sebalik tindakan dia itu, seolahnya dia nak cerita ke orang ada, kadang-kadang tanpa disedar atau tidak perasan. Lebih kepada supaya orang tahu apa yang dia dapat. Jadi di situ ada sesuatu yang tidak baik. Berarti kejujuran hatinya terhadap Allah itu tidak betul-betul bulat. Dicerita ke orang ni kadang-kadang di sebaliknya tu ada tujuan tak berapa sihat, supaya orang tahu apa-apa kurnia Allah yang dia dapat. Jadi ahli tasawuf melihat ini sebagai sesuatu yang boleh merosakkan keadaan. Maka sebab itu mereka menasihati kita, ahli tasawuf ni,
Apa-apa pengalaman kerohanian yang kita dapat dan sebagainya itu disuruh kita simpan dan rahsiakan sehingga dia betul-betul kukuh, kecuali kepada alim ulama, guru yang membimbing kita itu kita ceritakanlah untuk mengambil pelajaran, mengambil pedoman, mengambil kefahaman. Demikianlah intipati kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-202, iaitu kesimpulannya ialah mengenai adab orang yang menempuh perjalanan penyucian jiwa ni, yang dikurniakan Allah kurniaan-kurniaan yang dinamakan waridat, maka adabnya ialah menyimpannya dan merahsiakannya tanpa menceritakannya kecuali kepada orang-orang tertentu. Itu adabnya. Yang kedua, sekiranya adab ini dilanggar, dia menceritakan juga, maka kesannya, keberkesanan ataupun nilai waridat yang didapat itu akan hilang, akan berkurang, akan hilang. Pengaruhnya terhadap hati akan hilang sehingga dia tidak lagi berpengaruh ke dalam hatinya. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-203. Jadi kalam hikmat hujung-hujung ni 200 ke atas ni lebih menjurus kepada khususiah sikitlah. Adapun pekat-pekat awal dulu tu, di awal kalam hikmat tu, itu banyak kepada akhlak, banyak kepada pedoman-pedoman, banyak kepada nasihat-nasihat tauhid, dan itu sangat sesuai untuk orang ramai. Hal ni khusus sikit. Khusus sikit kepada orang yang menekuni tasawuf. Tapi untuk kita ni, pedoman-pedoman seperti ini perlu. Sekalipun kita tidak menceburinya secara khusus, tapi perlu. Ada kalanya perlu kita fahami. Seperti yang saya jelaskan dulu berkait dengan perkara-perkara yang kadang-kadang menjadi sebab manusia ini diperdaya oleh orang, ditipu oleh orang. Ada perkara-perkaranya. Jadi dalam kitab tasawuf ni banyak pedoman untuk kita, untuk kita tahu, untuk kita ambil pelajaran. Kalau tidak dapat diamalkan pun menjadi pedoman kepada kita dalam kes-kes tertentu. Baik, kalam hikmat yang ke-203 ni, la tamuddanna yadaka ilal akhzi. Dalam cetakan saya ni ada kesilapan tashkil, yang dibaris tu silap. Ila al-akhzi, silap. Al-akhzi minal khalaiki illa an tara annal mu'ti fihim maulaka fa in kunta kadzalika fa khudh ma wafaqakal ilmu. Baris pun ada silap juga sini. Ma wafaqaka, di sini tu dia wafiquka. Fa khudh ma wafaqakal ilmu. Dalam cetakan ni al-ilma ada beberapa kesilapan barisnya. Jangan menghulurkan tanganmu untuk menerima pemberian makhluk kecuali bila merasa bahawa yang memberi itu sebenarnya Tuhanmu. Maka bila engkau telah sedemikian, maka terimalah dari mereka apa yang sesuai dengan ilmu pengetahuanmu. Ini nasihat yang agak khusus sikit lah. Kata Syekh Ibn Atta, jangan kamu ambil pemberian orang kecuali setelah hati melihat bahawa pemberian itu sebenarnya datang dari Allah. Jadi nasihat ni kepada orang yang sudah mencapai sebahagian daripada makrifat hati. Kita hari ni tak kisahlah, ambil lah benda-benda pun apa dia beri, tak kisah benda-benda.
Cuma nasihat ni diberikan kepada orang yang hatinya mula menyelam ke alam makrifat. Maka nasihat untuk dia ni, jangan kita ambil sesuatu kecuali dalam keadaan hati kita menyaksikan bahawa hakikat sebenar apa yang kita dapat ni pemberian Allah. Yang ni disuruh ambil benda tu dalam keadaan hati kita sedar dan ingat hakikat sebenar. Pandang hakikat yang sebenar, bahawa itu adalah pemberian Allah menerusi orang tu saja, melalui orang tu saja. Tapi sebenarnya pemberian sebenarnya adalah Allah. Jadi bagi orang yang ahli makrifat ni, hendaklah mengambil sesuatu dengan menyaksikan yang demikian itu, melihat yang demikian itu. Tapi bagi kita ni yang tidak arif seperti itu, tak apalah. Tengok orang beri, oh dia beri, tak apa, ambil lah, tak ada masalah apa. Cuma ahli makrifat ni dalam pemberian sesuatu disuruh supaya memahami hakikat sebenar, sebagai tuntutan daripada makrifatnya, bahawa apa yang diberi ni, orang beri orang lain, tak kira lah orang ni beri itu wasilah saja, sedangkan hatinya betul-betul menyaksikan ini memang gerak daripada Allah, kurnia Allah semata-mata, menerusi sebabnya lalu kau ni dengan orang ni. Itu pandangan makrifat. Jadi ahli makrifat disedarkan oleh Syekh Ibn Atta supaya dalam menerima satu pemberian hendaklah melihat bahawa itu adalah pemberian Allah. Hendaklah hadir, hendaklah hati ingat, hati faham dan menyaksikan bahawa itu adalah pemberian Allah. Disuruh kita sampai tangga itu. Jadi kalau kita ni boleh faham pun tak apa dah. Tak mari tidak sampai ke tahap hadir, tapi faham. Itu pun sebahagian daripada tuntutan ilmu tasawuf ni. Kita faham dia ni. Dan kita yakin. Sebab apa? Kerana Al-Imam Asy-Syazili menyatakan at-tasdiqu bi'ulumina wilayatun sughra. Mentasdikkan benarnya ilmu kami ni, itu sudah dikira sebagai sebahagian daripada erti kewalian. Cuma wali kecil lah panggil, kewalian yang kecil. Rasa betul, dapat keyakinan betul orang dia kata ni, dapat meyakininya, dapat memahaminya, itu wilayatun sughra. Sudah ada makna-makna kewalian kecil, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu. Jadi kita faham perkara ni dan cuba menghayati, itu sebahagian daripadanya. Apatah lagi perkara ini sudah menjadi suatu cita rasa kita, zauq kita, pandangan batin kita, itu yang dikehendaki. Jadi sekiranya seseorang itu dapat menyaksikan hakikat ini, maka ambillah, terimalah apa saja. Apa saja yang pada pandangannya itu betul dari segi syaraknya, ambillah banyak mana-mana pun, tak ada masalah. Jadi rupa-rupanya tasawuf ini agak lain daripada kezuhudan. Zuhud, ajaran-ajaran kezuhudan menganjurkan kita supaya jangan ambil lebih daripada apa yang kita perlukan. Ambil yang kita perlu je, lebih jangan ambil. Itu tahap kezuhud. Ambil tak salah dari segi syarak, tapi tidak menjadi tuntutan zuhud. Tapi tasawuf menganjurkan kita supaya memperolehi atau mencapai tahap irfan ataupun disebut makrifat. Dan tahapan makrifat ni ternyata lebih baik, lebih murni, lebih tinggi daripada tahapan zuhud. Sudah dijelaskan pada beberapa kalam hikmat sebelum ini, bahawa dalam tasawuf makrifat itu adalah lebih tinggi kedudukannya berbanding tahap kezuhudan. Dalam kedudukan zuhud ni, martabat zuhud ni, tuntutan dia ni, kita disuruh jangan ambil lebih-lebih daripada keperluan kita. Ambil hak patut je, hak perlu je. Cuma Syekh ni kata, apabila kamu dapat menyaksikan hakikat itu, bahawa pemberian itu datang daripada Allah,
hatimu sudah mesra dengan demikian, kamu sudah memahami hakikat itu dan mencapainya, ambillah banyak mana pun. Ambillah. Asalkan yang kau ambil itu muafakat dengan ilmu, yakni dalam pengetahuanmu itu tidak salah dari segi syarak. Ambillah banyak mana pun. Ini tuntutan kearifan. Jadi benda-benda macam ni perlu kita faham dalam tasawuf. Kenapa kita baca kitab tasawuf anjurkan kita supaya jangan ambil lebih banyak. Kita faham. Itu rupanya menjelaskan tentang martabah zuhud. Tapi mengaji kitab pula, ni suruh ambillah banyak-banyak ni pun. Mana ni? Tadi suruh ambil sikit ni suruh ambil belakang lah ni. Hendaklah kita faham situasi yang berbeza, keadaan yang berbeza. Tidak bertentang, tidak bersalahan. Cuma orang yang tidak memahami dengan baiknya, dianggap ni sebagai berlawang, kontradik dan macam-macam lagi lah. Sebab bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah, yakni hati tak menjiwai, belum menjiwai, sehingga merasakan pemberian kita dapat ni, orang ni beri, tak apa lagi. Tasawuf kehendaknya kita merasai Allah pemberi sebenarnya dengan wasilah, dengan sebab yang tertentu ini. Tapi hati tetap memandang dan merasai. Itu tuntutan tasawuf. Sekiranya kita dapat mencapai yang demikian itu, alhamdulillah, itu satu kurniaan. Itu yang dikehendaki. Itu sebenarnya yang dikehendaki dalam tasawuf. Hati yang memahami tentang Tuhan, hati yang merasainya, yang menghayati hubungan dengannya. Itu kehendak dalam tasawuf. Hak lain-lain, bab keramat, bab pelik, hak tu tak tepilah. Bukan menjadi tuntutan, bukan menjadi keperluan, bukan menjadi suatu tuntunan dalam tasawuf. Sebab itu sangat keliru orang-orang yang cenderung ke situ dan menunjukkan aspek itu. Sangat keliru perjalanannya. Bahkan ada kalanya menjadi sebab kepada penyimpangan-penyimpangan dalam masa yang agak jauh sikit. Maksudnya kau train tu dituruti, menunjukkan hal-hal yang aneh, yang pelik, cenderung ke situ. Dia dalam tempoh yang panjang sikit, kita akan nampak. Akan nampak perjalanan dia mula pewing. Pewing ni mula terbabah, lari ke lain. Kebanyakannya macam tu. Kebanyakannya. Sebab bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah yang dapat membantu kepadamu, maka tauhidmu belum benar murni. Bukan batal tauhid, maksudnya tidak betul-betul murni molek. Jadi tauhid yang dimaksudkan di sini tauhid tasawuf. Jadi jangan kita salah anggap tauhid ni tauhid lah. Apa menolak tasawuf? Sebenarnya tauhid ini ada tauhid usul dan tauhid tasawuf. Tok Palu dia ada tulis kitab Ma'arijul Lahfan. Sebenarnya itu ditulis oleh murid beliau, hasil daripada kuliah-kuliah yang beliau sampaikan di madrasah di surau beliau tu. Tok Palu dikumpulkan jadi kitab. Sebab tu tempoh masa menulis kitab tu panjang. Sebab dia bukan jenis mengarang, dia jenis kuliah-kuliah yang dikumpulkan. Tempoh masa yang panjang. Dan dalam tu banyak pelajaran-pelajaran tasawuf yang sangat bermakna. Tapi malangnya orang kita hari ni sipang waktu saka. Kitab tu ramai, saya tahu orang sipang. Tapi sipang buku molek, dengan kain kuning setengah tu buku. Buka sekali habuk dia dah buka. Duk sipang. Dia buat macam ke Hazimat. Ni selek orang kita. Tok Balu mengajar tu suruh kita mengaji. Dia tulis kitab tu suruh kita belajar. Dalam tu dijelaskan tentang tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf. Kita hari ni orang kita keliru banyak dah. Sebut tauhid kok tak ada kena-mengena dengan tasawuf. Ni keliru. Kalau bandingan yang saya buat dulu kok, ia tak kena poyok, ia tak kena lepuk.
Dia kena duriang aja. Sebut duriang tak ada. Lepuk-lepuk, poyok-poyok ni tak ada. Bukan. Jadi tauhid ini dari nisbah kepada i'tikad keyakinannya tauhid lah. Tapi nisbah kepada penghayatannya seperti yang dijelaskan di sini, itulah tauhid tasawuf. Sebab tu kata Syekh ni, bila engkau masih merasa sesuatu selain Allah yang dapat membantu kepadamu, rasa, bukan i'tikad, rasa mari dalam hati. Orang ni beri, orang ni beri. Ambil i'tikad tetap Allah Taala. Kalau i'tikad lain daripada Allah Taala, batal tauhid kita. Sekarang i'tikad Allah. Tapi tak mari, tak terasa dalam hati kita, tak mari. Hak mari terlitahnya orang ni beri, orang ni beri. Tak mari dalam pandangan hati kita, rasa kita ini gerak daripada Allah. Tak sabar saja, tak mari, dah hadir. Tapi ada dalam keyakinan. Jadi yang ini katanya, maka tauhidmu belum benar. Tauhidmu tak betul lagi. Berarti tauhid apa ni? Inilah tauhid tasawuf, bukan tauhid usuluddin. Kalau tauhid usuluddin, berarti kita ni tak beriman lah. Bila tauhid tak betul, tidak beriman kita ni. Jadi yang itu bukan dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah tauhid tasawufmu tidak betul, tak kukuh molek. Tapi tauhid i'tikadmu ada, imanmu masih ada, masih benar, masih betul iman. Tinggal lagi hak tak betulnya, tak betul molek ni tauhid tasawuf. Belum benar, yakni murni menerima pengertian keesaan Allah dalam kalimah la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah. Tauhidmu yang berkait dengan kalimah ni tak betul molek, tak murni molek. Bukan berarti batal, bukan berarti tidak bertauhid, tetapi tasawuf dalam tauhid itu belum dicapai. Kemurnian tauhid itu belum dicapai. Jadi oleh kerana sudah masanya waktu, insya-Allah kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pengajian kitab ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.